Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam episod Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya akan ajar hampa semua satu benda yang saya rasa paling penting yang mana siapa-siapa saja yang pakai internet dalam dunia ni patut tahu. Pernah tak hampa dengar orang cakap akaun social media dia kena hack? Contohnya anda mungkin nampak dekat berita, mungkin ada orang biasa ke ataupun artis ke siapa kan. Dia akan kata, oh saya punya Facebook kena hack. Statement yang ditulis dekat akaun saya tu sebenarnya bukan saya yang tulis tu. Itu orang yang hackers yang buat ni. Ataupun macam anda tengok berita-berita tentang artis popular ni yang beritahu dia punya social media account kena hack. Macam contohnya ada yang cakap, oh dia punya Facebook yang ada begitu ramai follower ataupun Instagram yang ada beratus ribu follower sekarang tak boleh pakai dah sebab ada orang lain hack dia punya account. Dan kalau anda tengok ni pun berita ni tunjuk bukan kata artis ataupun orang biasa, sampaikan anak kepada agung pun kena benda macam ni, account kena hack. Jadi macam contohnya sebelum ni ada orang tanya saya, dia kata, oh saya punya Facebook ni dah kena hack ni tapi saya tak boleh nak recover balik account. Saya cuba nak recover password, tengok-tengok saya punya email pun dah kena tukar, semua dah tak boleh nak buat apa, nak login tak boleh. So mereka try nak pergi contact kat Facebook, kononnya nak beritahu kat Facebook, kata oh saya punya account dah kena hack, nak minta tolong Facebook recover balik account tu. Kalau anda pernah dengar cerita macam tu, maka saya berani jamin anda pun pernah dengar cerita di mana dia cakap dia dah contact Facebook dan Facebook pun lambat nak reply. Dia masih tak dapat nak access account dia sampai ke sudah. Sebenarnya isu ni memang dah selalu sangat jadi. Jadi sebab itulah dalam episod kali ini saya akan tunjuk sambil ajar dekat anda cara-cara nak buat supaya anda punya social media account ataupun apa-apa saja account dekat internet anda jadi tak boleh di-hack dan juga tak boleh di-hijack. Okey, so sebelum kita pergi jauh, kita sembang dulu sikit. Kenapa akaun ni senang sangat nak kena hack? Apa yang menjadi punca akaun ni jadi mudah sangat kena hack dengan orang dan dalam masa yang sama lepas kena hack tu dia hijack terus. Jadi kalau kita Google lah dan kita carilah berita tanya tengok apa ya biasanya yang menyebabkan akaun ni senang sangat kena hack. Cerita dia senang je lah. Biasanya akaun orang yang duk kena hack ni salah satu sebab dia adalah sebab dia punya password tu senang sangat. Tu satu cerita. Okey. Ada juga orang yang mana dia punya password ni memang macho lah. Password memang tahap susah gila lah. Orang kata impossible lah orang nak tahu. Tapi masalah dia pula, orang ni dia ada banyak akaun. Dia ada Facebook lah, dia ada Twitter lah, Instagram lah, Gmail lah, apa. Macam-macam lah pendek kata. Dia ada macam-macam akaun kat dalam internet ni. Dan masalahnya adalah semua akaun tu dia pi pakai password yang sama. Jadi saya akan tanya lah orang ni, saya kata, dah kalau hang ada banyak internet account, macam-macam account ada, yang hang pergi pakai password yang sama pasal apa? Jawapan dia senang je lah. Jawapan dia confirm satu je. Dia akan kata, takut nak pakai password banyak-banyak sebab satu, malas nak ingat password banyak. Yang kedua sekali, takut lupa password. Sebenarnya ada macam-macam faktor lagi lah kalau kita nak sembang. Tapi saya rasa faktor yang terakhir ni, semua orang kena. So apakah isu dia tu? Isu dia adalah tak ramai orang tahu ciri-ciri keselamatan yang ada dekat social media anda tu. Mereka ingat username, password, settle. Okey, sekarang saya akan tunjuk dekat anda step by step apa yang anda kena buat untuk securekan anda punya internet accounts. Tapi dalam contoh ni kita akan guna Facebook. Okey, benda pertama yang hampa kena tahu pasal password manager. Okey, so password manager ni benda apa? Bagi mereka yang tak tahu benda ni, password manager ni adalah satu aplikasi yang mana kita guna untuk simpan username dan password account kita. Tu satu. Selain daripada tu, kita boleh gunakan dia juga untuk generate password yang kau sempoi punya. Jadi kenapa kita nak pakai password manager ni? Tujuan dia adalah supaya setiap akaun internet kita ni boleh ada password yang beza-beza dan kita tak payah nak susah payah hafal semua. Okey, cukup pasal intro semua. Mari kita tengok password manager ni. Alright, untuk kita punya demo ni, saya akan pakai satu application password manager yang free yang mana nama dia LastPass. Macam mana nak cari LastPass ni? Senang je. Hampa Google lah LastPass, dia akan terus keluar. Jadi kalau anda tengok dekat sini ada dua jenis akaun yang anda boleh buat. Dia ada satu personal, satu business. Tapi untuk kita, yang personal pun dah cukup dah. LastPass ni dia boleh buat macam-macam. Okey, tapi untuk kita akan pakai antara dua benda yang paling penting je. Yang first kali,
kita akan guna dia untuk generate password yang kau punya susah. Dan yang kedua, kita akan gunakan dia untuk simpan password-password kita bagi selamat. Kalau anda nak tengok berapa harga LastPass ni, anda boleh tekan kat pricing tu. Anda boleh tengok lah, dia ada free, dia ada premium lah, ada family semualah. Okay, tapi pada saya senang je lah. Kita pakai yang free pun dah cukup. Sebab yang free ni pun dah ada macam-macam features. Bila anda register nanti, 30 hari pertama untuk free account anda tu, dia akan bagi anda try dia punya premium features. Okay, so sekarang langkah pertama kita buat dulu satu account LastPass. First kali, anda kena masukkan anda punya email account dekat atas tu. So yang ini akan jadi anda punya email account main lah. Semua maklumat akan dihantar kepada email ni. Macam contohnya saya pakai pendakwah.technology@gmail.com lah. Ini saya punya demo account. Alright. Lepas tu, ini yang paling penting. Anda kena tahu, LastPass ni akan simpan semua password anda. Tapi untuk guna LastPass ni, anda kena ada satu password yang dia panggil master password. So, master password anda ni anda kena buat yang paling susah, yang tak akan ada orang tahu, yang paling panjang, paling kompleks. Buat dulu satu. Jadi lepas ni, anda cuma kena ingat master password ni saja. Macam contohnya saya tulislah kat sini, pendakwah teknologi 2021. Tapi untuk anda pakai yang kau punya dan anda tulis atas kertas, anda simpan dulu sat. Bila dah settle semua, anda tekan sign up. So apabila akaun anda dah okey, dah settle, dia akan keluarlah skrin ni, dia akan beritahu lah welcome to LastPass. So selesai step yang pertama. Dalam bahagian kedua ni kita akan tengok macam mana cara nak install LastPass ni. Sekarang kita buat kat komputer dulu, nanti baru kita buat kat handphone. LastPass ni anda kena install kat browser. Saya akan tunjuk untuk browser Firefox dulu. So apa yang anda kena buat, anda pergi cari kat dia punya add-ons, anda search untuk LastPass dan anda add to Firefox. Dia akan jadi satu extension untuk browser anda. Jadi kalau keluar details macam ni semua, anda tekan allow extension ni. Kalau untuk nak run private window sekali, lepas tu tekan OK. Tu settle lah. Okay, tu satu part. Yang kedua, anda kena login kepada LastPass tu. Okay, accept dulu dia punya policy permission ni semua. Lepas tu, masukkan anda punya email tadi dan juga anda punya master password. So, saya punya email tu yang pendakwah.technology@gmail tu lah. Dan master password saya tadi yang pendakwah teknologi 2021 tu. So, anda tulis anda punya master password. Okay, lepas tu anda tekan login. So nanti dia akan login, lepas tu dia akan tunjuk lah, kalau macam ni saya dapat error apa telefon ni semua tak apa, tekan OK saja. Okay, ini semua tak penting. So apa yang anda kena buat sekarang, anda pergi tekan dekat atas browser extension tu, yang color merah ni. Jadi inilah anda punya LastPass browser extension punya menu. Dia ada macam-macam, tapi buat masa sekarang kita nak buka kita punya account, kita tekan dekat Open My Vault ni. Jadi inilah kita punya LastPass account. Dalam ni dia tak ada apa lagi, dia kata kosong, no item. So nanti kita nak buat, kita tekan butang tambah ni untuk kita nak add benda. Contohnya apa yang kita boleh add dekat sini, anda tengok dia boleh add password lah, dia boleh add secure note, address, payment card, bank account, macam-macam lagi lah. Okay, kita akan try untuk guna password punya features dulu. Jadi kalau anda tekan dekat password tu, dia akan keluar screen macam ni untuk add password. Tapi sekarang ni kita biar dulu, nanti kita tengok lepas ni. Okay, tadi kita dah settle buat untuk Firefox punya browser. Okay, kali ni kita akan install untuk Chrome pula bagi siapa-siapa yang pakai Chrome. So, anda search saja LastPass, dia keluar yang download LastPass tu, anda tekan benda tu, dia akan tunjuk dekat anda satu list yang dalam website ni untuk download browser apa nak pakai. So, sekarang kita pilih untuk Chrome. Tekan je download. Bila anda tekan download, dia akan bawa anda pergi kepada extension punya store ni. So, anda tekan add to Chrome, add extension. Jadi bila dah settle add tu, anda tekan butang kat atas ni, anda akan nampak browser extension LastPass. Jadi proses dia sama macam Firefox tadi. Anda masukkan email address yang anda guna untuk register LastPass tu dan anda masukkanlah anda punya master password. Lepas tu tekan login. Jadi bila dah login nanti, dia akan tunjuklah anda punya screen untuk LastPass account. Macam mana nak bagi nampak logo LastPass kat browser extension tu, anda tekan butang yang puzzle ni. So dia akan keluar LastPass tu, anda tekan butang pin. Dia akan keluar kat situ. Kalau anda unpin, dia akan hilang. Anda tekan pin tu supaya dia sentiasa tunjuk LastPass. Jadi kalau lepas ni nak pakai, anda tekan je kat menu LastPass tu. Jadi sekarang kita akan masuk bahagian seterusnya, macam mana nak pakai LastPass dengan Facebook.
Dalam contoh ni, saya akan buat satu akaun Facebook baru, nak tunjuk dekat anda macam mana nak register akaun-akaun kat internet pakai LastPass. Tapi lepas ni saya akan tunjuk juga macam mana nak guna LastPass tu untuk ganti password anda yang ada sekarang ni. Jadi sekarang ni kita isi dulu semua maklumat-maklumat yang diperlukan, nama lah, username lah, apalah, kita isi semua, email semua isi, dan dia akan sampai part new password tu. Bila anda dah install browser extension LastPass tu, nanti dekat tempat new password ni, dia akan keluar satu logo macam ni yang mana tanda mangga bulat ni. Bukan hanya untuk Facebook, apa saja benda lepas ni anda register, bila sampai part password, dia akan keluar logo ni. So bila anda tekan butang tu, dia akan keluar satu menu untuk generate password. So dekat sini dia akan beritahu kat anda ciri-ciri password yang anda nak. So kita tekan je dulu fill password. Bila anda tekan je fill password tu, dia akan keluar satu menu kat atas belah kanan ni. So apa yang LastPass buat ni adalah dia tanya anda nak simpan tak maklumat username dan password tadi tu. Jadi kita nak, maka kita tekan butang add. So bila dah settle nanti dia akan keluarkan message all set ni. Okey, bila dah habis benda tu, saya akan teruskanlah isi maklumat-maklumat lain yang Facebook minta ni untuk nak register akaun baru. Dia kita tekan sign up tu nanti, Facebook akan buatlah authentication, dia akan hantar kod lah dekat kita punya email apa. Kita isi kod tu semua, kita tekan continue, kita bagi akaun kita ni siap dulu. Okey, selesai semua, maka sekarang kita dah boleh login dalam kita punya Facebook account yang baru ni. Okey, sekarang saya tunjuk dekat anda macam mana kita nak tengok username dan password yang kita generate pakai LastPass tadi untuk register Facebook tu. Anda tekan je dekat logo LastPass dekat atas tu, lepas tu nanti dia akan keluar menu macam ni. Okay, so dekat menu ni nanti anda nampak detail maklumat Facebook. So sekarang kita tekan dekat butang logo pensel tu. Jadi inilah anda punya maklumat untuk Facebook. Anda tekan yang butang mata ni, dia akan tunjuk anda punya password. Jadi inilah dia rupa password yang kita guna untuk register Facebook account tadi. Dan LastPass simpan password ni untuk kita. Lepas ni saya akan tunjuk dekat anda macam mana nak guna LastPass ni untuk login dekat akaun Facebook kita dekat device-device lain. So tadi kita dah set up LastPass dekat dalam komputer. Dalam bahagian ni kita configure LastPass dalam handphone pula. Untuk contoh ni saya akan gunakan iPhone. So anda boleh pergi dekat App Store tu dan anda search dekat situ LastPass. Kita akan kena install dua benda. So yang first kali kita install dulu LastPass Password Manager ni. Bila dah settle, kita turun bawah sikit, kita install pula LastPass Authenticator. So kita kena ada dua. First kali LastPass Password Manager, yang kedua LastPass Authenticator. Jadi bila anda dah install dua-dua, so dekat phone anda mesti ada dua app ni, LastPass dan juga Authenticator. So Authenticator ni apa benda pula? Authenticator ni adalah application yang kita akan gunakan untuk enablekan two-factor authentication. Jadi apa guna two-factor authentication ni? Cerita dia macam ni. Nak bagi akaun kita secure, first kali kita kena ada password yang mature. So tadi kita dah settlekan benda tu. Password kita memang susah. Okey, tapi hanya dengan ada username dengan password saja, itu belum cukup selamat. Kalau ada orang dapat password kita, maka habislah. So maka dengan adanya two-factor authentication ni, lepas kita isi username dengan password, application tu akan minta pula kita bagi satu kod yang unik yang mana hanya kita aja ada kod tu. Jadi itulah datangnya kegunaan LastPass Authenticator, di mana Authenticator punya application dalam phone kita ni akan tolong generatekan satu unique code untuk membolehkan kita login. Okey, jadi benda pertama yang anda kena buat adalah anda kena login masuk ke dalam LastPass. So untuk login tu anda masukkanlah anda punya email account dan juga anda punya master password. Bila anda dah selesai login nanti, LastPass akan tanya adakah anda nak guna Face ID untuk login masuk ke dalam application LastPass. Kita pilih untuk guna Face ID. Untuk iPhone yang tak ada Face ID ataupun Android, anda akan ditanya soalan yang sama, so anda boleh guna biometrik macam nak pakai thumbprint ataupun apa-apalah. Jadi inilah dia rupa anda punya akaun LastPass bila dah login. Sekarang saya akan tunjuk dekat anda macam mana nak gunakan feature autofill ni supaya lepas ni anda boleh gunakan LastPass untuk isi apa password-password anda saja lepas ni. Jadi sekarang anda tekan butang Let's Enable Autofill tu. Jadi dekat skrin ni pula anda tekan Open Settings. Lepas tu dia akan bawa anda kepada settings password dalam iPhone tu. Jadi kalau dia tanya anda LastPass would like to send you notification ni, tekan Allow. Okay, lepas tu
tekan autofill passwords tu. Biasanya untuk pengguna iPhone, dekat iCloud Keychain tu dia akan check lah sebab dia gunakan iCloud untuk remember password. Okey, tapi untuk kita punya kali ni, kita nak pakai LastPass, so kita check dekat LastPass tu pula. So bila dah settle, dia akan keluar screen ni, so kita tekan continue to LastPass lah. Jadi sekarang dia akan beritahu lah kita dah berjaya enablekan autofill, so dia tanya kita nak try ke tidak. So yang ni kita skip dulu. Jadi dekat screen LastPass ni, bila anda tekan all items, kita boleh tengok lah maklumat Facebook kita tadi. So sekarang kita cuma ada Facebook saja. So kalau anda tekan dekat Facebook tu, dia akan tunjuk lah anda punya detail username dan password. Jadi sebelum kita ke depan dulu, saya akan tunjuk dekat anda macam mana cara nak buat supaya anda punya LastPass punya application ni secure. Sebab apa? Sebab dia kan nanti kan simpan kita punya password gila-gila, so kita kena make sure orang lain tak boleh buka benda ni. So bagi orang yang pakai iPhone, anda dah enablekan tadi use Face ID. Kalau anda tak mau pakai Face ID, anda boleh gunakan PIN number lah. Contohnya anda boleh pakai 6 digit PIN number ke ataupun 4 digit PIN number. Tapi saya tak galakkan anda untuk gunakan PIN number. Saya hanya galakkan anda untuk pakai Face ID. Okey, jadi kalau anda turun kat bawah, anda akan nampak feature-feature lain seperti authorize using Apple Watch dan sebagainya. So sekarang kita biar dulu yang itu. So kita akan tengok dekat account recovery. So account recovery ni cerita dia, kalau kita terlupa master password, maka kita boleh gunakan Face ID untuk recover balik account LastPass kita. Tapi kalau anda betul-betul nak secure, anda disablekan auto recovery pakai Face ID ni lah. So make sure anda tak lupa anda punya master password. Itu yang paling penting. Saya ingatkan lagi sekali lah, master password ni adalah yang paling penting. Jadi make sure hanya anda seorang saja yang tahu dan pastikan password tu memang betul-betul susah dan jangan sekali-kali beritahu dekat orang lain. Okey, sekarang kita nak configure LastPass Authenticator pula. Jadi benda pertama anda kena buat adalah buka Authenticator tu. So nanti apa yang dia tanya allow semua ni anda allowkan saja. So lepas bawah tu anda akan nampak add new account. Account apa yang kita nak add ni? Inilah anda punya Facebook lah, Twitter lah, Instagram ke apa. Kita akan tengok macam mana nak buat lepas ni. So kalau dia minta untuk nak access kamera bila nak scan barcode apa, anda allowkan semua sahaja. Okay, sekarang kita pergi back dulu. Okay, dekat screen ni kita akan tekan button restore from backup. Jadi apa yang kita tengah buat sekarang ni adalah kita beritahu dekat LastPass Authenticator ni tolong link kepada account LastPass yang kita dah ada. Jadi bila anda tekan butang restore from backup tu nanti, dia akan keluar screen ni. So anda boleh masukkan alamat email yang kita gunakan untuk register LastPass tu. Jadi bila saya pilih pendakwah teknologi punya email tadi, dia tulis we couldn't find anything to restore. Sebab apa? Sebab kita belum add account apa-apa lagi. Okay, sekarang kita tekan dekat butang menu dekat atas ni dan dekat screen ni kita akan securekan kita punya LastPass Authenticator. So kita nak gunakan Face ID dan juga PIN code. Tujuan dia supaya orang lain tak boleh buka application ni. Anda pilih use Face ID dan gunakan Face ID anda. Lepas tu dia akan minta anda create PIN code. So anda gunalah apa-apa 6 digit untuk sebagai alternative login lah kepada LastPass selain daripada Face ID. Okay, sekarang kita tekan backup to LastPass. Lepas tu dia akan minta anda confirmkan email. Alright, tetapi cerita dia anda tak boleh buat lagi macam ni sebab dia perlukan anda untuk configure multi-factor authentication. Yang mana kita akan buat lepas ni. Okay, so dalam bahagian ni kita akan aktifkan two-form authentication untuk LastPass kita tu. Okay, so step yang pertama adalah anda kena login masuk ke dalam anda punya account LastPass. Benda ni dia lagi mudah lah kalau anda pakai laptop. Tapi kalau nak pakai browser dekat dalam phone pun okey. So seperti biasa, anda login ke dalam anda punya LastPass, masukkan anda punya username ataupun anda punya email address tu dan anda punya master password. Bila anda dah berjaya login masuk, anda akan nampaklah akaun-akaun anda. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan pergi kepada bahagian security dashboard ni. Jadi dekat screen ni pula nanti, apa yang kita nak buat adalah tekan activate ni dekat bahagian multi-factor authentication. Sekarang ni anda kena sediakan telefon yang anda install authenticator tu. So kalau anda tengok dekat screen LastPass tu, dia akan tunjuk macam-macam multi-factor authentication yang ada. So kita nak gunakan LastPass Authenticator ni. Jadi sekarang kita tekan dekat butang pencil ni. So sekarang dia akan bawa anda kepada screen ni pula. So dekat bahagian enable ni anda tekan yes. Lepas tu anda tekan butang update.
Jadi sekarang ni dia minta anda isikan master password untuk LastPass lah. So isikanlah master password anda. So sambil itu bila anda dah buka authenticator dekat phone, skrin anda patutnya macam ni lah. Bila anda dah isikan anda punya password, dia akan keluar bahagian enroll ni. So anda tekan butang enroll tu. Lepas tu dia akan bawa anda kepada skrin baru ni di mana anda ada dua step yang anda kena buat, yang primary dengan backup. So kita nak pergi bahagian primary dulu. Okey, hampa tekan dekat butang edit tu. Tapi untuk saya, bila saya tekan tu dia akan keluar skrin macam ni sebab saya pernah pakai benda ni dengan phone lain. So saya dah delete phone tu. Bagi mereka yang baru nak buat benda ni, anda tak akan nampak skrin ni, dia akan terus kata start pairing sahaja. Jadi sepatutnya anda akan nampak macam ni lah setup mobile ni. So anda tekan butang next dan lepas tu QR code ni akan keluar. So apa yang anda kena buat adalah dekat telefon anda pula tekan butang tambah dekat bawah tu dan pilih scan barcode. Kemudian scan barcode atas skrin tu. Lepas anda scan barcode tu, dekat LastPass dia akan keluar nombor 6 digit tu. Dan kemudian anda tekanlah activate dekat anda punya laptop. Jadi sekarang selesailah kerja kita untuk enablekan two-factor authentication dekat kita punya LastPass account. Jadi kalau anda tengok dekat skrin ni, sepatutnya dia tulis enable lah dekat situ. So maksudnya kalau hijau tu dah settle lah. Okey, dalam bahagian seterusnya ni pula, kita nak aktifkan two-factor authentication dekat kita punya Facebook. Jadi mula-mula login dekat kita punya Facebook dulu. Jadi disebabkan kita punya browser ni dah ada extension LastPass, so setiap kali kita buka page yang ada username dengan password, anda akan nampak icon ni dekat tepi text box tu. Jadi bila anda tekan icon tu, anda tak payah nak isi username password anda sebab LastPass akan tolong isi secara automatik. Jadi bila saya tekan fill dekat sini, username dengan password saya masuk secara automatik. So saya tak payah nak key in. Jadi macam mana kita nak enablekan two-factor authentication? Okay, tekan dekat settings dengan privacy. Lepas tu pergi kat settings ni dan anda akan nampak dekat bahagian security dan login. Tekan yang tu. So nanti dekat security and login page ni, anda tengok dia tulis use two-factor authentication tu, anda tekan edit. Jadi anda akan sampai dekat skrin ni. So kita nak pakai use authentication app. Sekarang Facebook dia akan generate lah QR code ni. So jadi QR code ni lah yang kita akan scan dekat dalam LastPass Authenticator app dekat phone kita tu. Sekarang buka anda punya Authenticator app dekat phone tu. So login lah kalau pakai Face ID ke apa ke, kalau pakai PIN ke. Alright, so dekat sini anda tekan butang tambah tu. Lepas tu pilih scan barcode. Jadi bila dia dah buka kamera app tu, anda scan lah barcode kat skrin tu. Lepas tu Facebook akan suruh anda masukkan nombor yang keluar kat telefon anda tu lah. Macam ni 409870. Lepas tu tekan continue dan done. Maka sekarang ni anda dah enablekan two-factor authentication dekat anda punya Facebook account. Jadi sekarang ni saya akan tunjuk dekat anda beberapa settings lain untuk bahagian security dan privacy yang mana saya rasa anda patut enablekan dekat Facebook anda supaya anda boleh dapat lagi banyak info lah pasal security. Okay, kita pergi balik dekat bahagian security dan login tu. Jadi kalau anda tengok dekat security and login page tu, tadi kita dah enablekan use two-factor authentication, so nampak on dekat situ. So sekarang kita nak pergi bahagian setting up extra security. Dekat bahagian get notifications ni, anda select semua get notification kod email, kod Facebook, lepas tu receive email dekat anda punya email address. Okay, tujuan dia untuk apa? Benda ni akan alertkan anda sekiranya ada orang cuba login ataupun ada orang berjaya login kepada Facebook anda menggunakan device lain. Macam anda tengok contoh ni lah, dekat notification semua ada, dia tulis login alerts. Macam ni yang kita nak. Dalam bahagian seterusnya ni, saya akan tunjukkan dekat anda apa yang anda kena buat untuk elakkan diri anda daripada tak boleh nak login ke Facebook kalau akaun Facebook anda kena hack. Okay, kita kena pergi balik kepada bahagian settings dengan privacy tu. Lepas tu pergi ke settings dan kita nak pergi balik ke security and login. Okay, tekan balik dekat use two-factor authentication tu. Jadi sebelum ni kita dah gunakan LastPass Authenticator tu. So sekarang kita nak add a backup method. So first method kita nak guna text SMS ni lah, text message ni. So anda masukkan nombor telefon anda. Kalau anda tak pernah buat ni lagi, buat benda ni. Masukkan nombor telefon, lepas tu pilih continue semua. Dan dia akan hantar satu kod dekat anda punya SMS.
Okay, so tujuan kod tu nanti dia nak verify bahawa itu memang phone anda lah. So masukkan kod yang anda terima. So lepas anda dah settlekan semua benda ni, anda tekan continue. Jadi nanti dia tunjuk dekat sini, cara anda nak buat authentication adalah satu, boleh pakai SMS. Yang kedua, menggunakan LastPass Authenticator tu. So dia ada lagi menggunakan security key semua. Tapi kita tak ada security key. Kita nak pakai yang ketiga, recovery codes. Anda tekan dekat get codes dan nanti dia akan tunjuk satu senarai nombor. Recovery code ni dia berguna kalau katakan anda terlupa password Facebook anda. So bila anda nak recover balik account, anda boleh gunakan kod ni untuk reset balik password. Ni kata kalau anda punya phone pun hilang, authenticator pun tak ada. So last kali anda ada kod ni. So download kod ni dan simpan dekat satu tempat yang selamat. Jangan bagi dekat orang kod ni. Jadi saya galakkan anda buat semua authentication method ni untuk memastikan anda sentiasa boleh recover balik akaun Facebook anda kalau jadi apa-apa. Itulah kegunaan dia. Okey, sekarang jom kita try login kepada Facebook kita yang dah ultra secure. Jadi di sini saya gunakan contoh saya nak login Facebook daripada browser saya dekat komputer. Okay, so saya punya username, email, password semua ni saya remember pakai LastPass. So saya isikan pakai LastPass. So ni password Facebook saya panjang. So saya just login saja. So saya tak payah isikan. Tapi apabila saya tekan login, Facebook akan minta saya untuk buat two factor authentication. So saya kena buka LastPass Authenticator, tengok nombor kod dekat bahagian Facebook tu dan masukkan nombor kod tu dulu. Macam dalam kes ni 383731 lah. Okay, lepas tu bila saya tekan continue dan saya boleh pilih untuk save browser ataupun tidak. Kalau kod tu betul, baru saya boleh login ke Facebook. Jadi nampak. Jadi sekarang kita perlukan username, password dan kod authenticator. Baru boleh login. Sekarang jom kita try login dekat smartphone pula. Kalau anda tengok balik video ni pada sebelah awal tu, kita ada satu part di mana kita enablekan LastPass untuk buat autofill pada kita punya iPhone. So kalau inilah dia punya konsep autofill tu. Jadi apa yang berlaku adalah apabila ada application dalam phone anda yang minta username dengan password, so phone anda dekat atas keyboard ni dia akan bagi option untuk anda autofillkan details tersebut menggunakan LastPass. Jadi kita tak payah susah-susah isi password. Jadi bila anda pilih LastPass, maka LastPass punya application tu akan buka. Tapi dia tak hanya buka macam tu saja, dia akan buat authentication pakai Face ID dulu sebelum dia isikan maklumat email dan password anda. Jadi kalau anda tengok dekat sini, sebab kita dah enable two form authentication, maka anda kena masukkan login code pula. So kita buka authenticator dan kemudian kita copy nombor yang dia generate untuk Facebook. Cara nak copy dia, anda boleh double tap atas tu, so dia akan automatically copy. Dan kita boleh paste nombor tu dekat kita punya Facebook app dan kita tekan login. Jadi bila kod tu betul, barulah anda boleh login ke Facebook. So sekarang kita punya Facebook account dah secure lah. So kalau ada username dengan password saja pun tak boleh login sebab anda masih perlukan kod yang di-generate oleh authenticator. So dia lebih selamat lah. Okey, jadi sekarang ni dalam bahagian seterusnya saya akan tunjuk dekat anda cara nak tukar password yang anda tengah duk pakai sekarang ni kepada password yang secure menggunakan LastPass. Jadi kalau sebelum ni contoh kita pakai Facebook yang baru buat. Sekarang kita pakai Facebook yang dah ada. So apa yang anda kena buat adalah anda pergi ke bahagian settings dan anda tengok dekat settings and privacy ni. So di dalam settings and privacy tu pula anda pergi ke bahagian settings lagi sekali. Okay, so di dalam tu anda akan nampak part security. Kita nak pergi ke security and login tu. So dekat security and login ni anda boleh nampak bahagian login dia ada change password. So kita nak tukar password Facebook kita sekarang ni. So anda tekan change password. So anda masukkan password anda sekarang yang anda tengah duk pakai dan kemudian kita akan gunakan LastPass untuk generate password baru. Okay, so mula-mula kita buka LastPass, lepas tu tekan butang add dekat atas tu dan kemudian LastPass akan tanya kita nak add apa. So kita sekarang ni nak add Facebook account. So tekan kat Facebook. Okay, jadi dekat skrin ni anda masukkan dulu alamat email Facebook anda ataupun username lah, isi yang tu dulu. Lepas tu untuk password, jangan isi lagi. Tekan save je. Jadi sekarang, akaun Facebook anda adalah dalam LastPass tu. Okay, so tekan dekat Facebook tu. Lepas tu, keluar menu ni, tekan edit.
Okey, jadi dalam skrin ni kita akan nampak bahagian password tu kosong. So, apa yang kita nak buat sekarang, kita nak tekan dekat generate new password. So jadi dekat sini anda boleh pilih lah macam mana anda nak buat password anda tu. Nak panjang mana password, berapa karakter, semua anda boleh set. Macam contoh saya nak bubuh 20 karakter. Okey. Lepas tu dekat option ni pula anda boleh pilih nak semua huruf besar ke, nak semua huruf kecil ke, nak campur huruf besar huruf kecil ke, nak pakai special karakter dengan nombor ke, terpulang dekat anda. Tak nak bagi nombor tu berturutan ke, tak nak bagi sama ke. So anda boleh set dekat sini. Anda tekan semua, kira password tu paling sempoi lah ni. Kira habis susah punya password lah. Jadi dekat sini anda boleh test lah apa yang anda nak test. Anda nak buat dia jadi pronounceable ke apa ke, terpulang lah. So anda test dekat sini. So bila anda dah betul-betul puas hati dengan password anda ni semua, maka anda tekanlah butang next. So sekarang LastPass akan ambil password yang anda generate tadi dan dia akan masukkan ke dalam field password tu. So inilah dia rupa password yang kita generate tadi. Kalau anda dah puas hati, maka anda tekanlah butang save. Jadi sekarang Facebook dah ada maklumat baru, anda tekan dekat Facebook tu dan pilih copy password. So sekarang pergi patah balik dekat Facebook, okey, masukkan current password. So apa-apalah password anda sekarang ni, isi dekat dalam tu. Okey, lepas tu dekat bahagian new password tu pula anda pastekan password yang anda copy daripada LastPass tadi. Paste dua kali lah, dekat atas dengan yang dekat bahagian retype new password tu, anda paste dua-dua. Okay, bila dah settle dua-dua tu, anda tekan update password. Jadi sekarang ni anda dah pakailah password baru yang anda generate dekat dalam LastPass. So dan lepas ni juga, kalau anda nak login ke Facebook, anda pakai LastPass je lah. Jadi dalam bahagian terakhir ni, saya akan tunjuklah dekat anda macam mana kita akan login kepada mana-mana application menggunakan LastPass. So dalam kes ni, saya pakai Facebook tu balik, saya log out dulu sebelum ni, dan sekarang saya akan login balik hanya semata-mata menggunakan LastPass sahaja. So bila saya tekan dekat bahagian email address dengan password tu, automatically phone saya akan bagi option untuk isi dengan maklumat berdasarkan LastPass. Jadi kita boleh gunakan apa yang kita dah belajar sepanjang video ni untuk benda-benda lain seperti Twitter ke, Instagram ke apa ke, kita boleh guna semua. Jadi insya-Allah kalau kita praktikkan benda ni, kita punya akaun akan jadi lebih selamat. Jadi ingat pesan saya, jangan pakai password yang sama untuk semua akaun. Okey, selesai episod minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam episod akan datang. So jangan lupa like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi.